Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul beramai-ramai hari ini ya. Dah breakfast semua ya? Oh, tak sempat ustazah nak kejar ustazah Asma ni. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita didatangi seorang muallimah, seorang mursyidah yang dikenali ramai, yang diraih oleh ramai orang, terutamanya wanita. Saya minta maaf kadang-kadang saya punya suara tenggelam timbul. Alhamdulillah baru dapat suara, syukur. Dan saya sebelum mula saya nak mohonlah kepada semua di sini untuk tidak bersalaman, tidak berpelukan, especially Ustaz, dengan ustazah dan juga semua di sini, bukan nak memutuskan silaturahim, tapi atas faktor kesihatan. Saya mohon ya, jangan terasa hati. Okey, baik. Dah lewat ni sebenarnya tapi kita teruskan. Okey, pada hari ini sempena Hari Wanita Sedunia. Mak, kakak, menantu, mertua, siapa lagi? Semualah peranan-peranannya. Yang penting hamba Allah, insya-Allah kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu, beramal dengan ilmu tersebut, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita punya tajuk pengurusan diri wanita zaman milenium. Senang cerita, walaupun zaman milenium kita berada di akhir zaman. Betul Ustazah? Betul, alhamdulillah. Jadinya bersama Ustazah Asma Harun untuk kita kupas, okey, untuk kita dengar sendiri daripada Ustazah secara live depan-depan, agar kita sama-sama dapat apa yang kita inginkan selama ini menjadi kecelaruan dalam fikiran kita, insya-Allah. Jadi Ustazah, kita boleh mula ya Ustazah? Okey, insya-Allah. Kita teruskan ya. Kita mula dengan Fatihah tadi. Okey. Oh ya, subhanallah, maafkan saya. Hari ini akan tertanya-tanya kenapa berdua sedangkan dibina bertiga. Ustazah Nafizah Musa juga diuji dengan masalah kesihatan. Jadi sama-sama doakan beliau agar beliau kembali sembuh, insya-Allah ya. Tak apa ya, kami berdua ya, bukan kami, ustazah seorang je. Saya cakap je. Okey, baik. Ustazah, kita teruskan ustazah dengan persoalan yang pertama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 yang bermaksud, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Semua dah tahu dah firman Allah ini. Jadi persoalannya di sini ya, kita para muslimah muslimah dan insya-Allah mukminah, ustazah tetap melakukan solat ya ustazah, tetapi kehidupan masih diselubungi masalah, diselubungi dengan emosi yang stres. Jadi macam mana kita nak relatekan ustazah keimanan kita dalam urusan seharian kita agar kita meletakkan stres di tempat yang betul ustazah. Silakan ustazah, insya-Allah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak terlebih dahulu kita sekali lagi bersama-sama memulakan majlis kita pada pagi yang barakah, di tempat yang barakah, di saat yang barakah ini dengan Ummul Kitab. Tapi saya mohon kita baca dengan mengeluarkan suara masing-masing. InsyaAllah cuba baca dengan tertib, dengan sebutan makhraj yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Jadi bila kita dengar suara yang kuat bersatu, kita rasa auranya ataupun rohnya itu berbeza. Okey, insyaAllah. Tegak semua. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. InsyaAllah nahnu nabda'u bi ummul kitab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi mungkin ada yang lupa untuk membacakan doa. Kita sedang melangkah masuk ke rumah Allah, maka insya-Allah sama-sama kita membaca doa masuk ke dalam masjid, disusuli dengan niat iktikaf. Mungkin ada di kalangan kita yang terlupa. Insya-Allah sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Okey, lagi sekali, sebab takut ada yang dengar dia tak sebut. Saya tak boleh tolong niatkan iktikaf tu. Jadi saya baca dulu, kemudian muslimat sekalian ikut. Okey, baca doa dulu ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilihatkan oleh Allah sesuatu yang mengagumkan pada pandangan mata kita, sandarkanlah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bimbang kita terlalu banyak berkait dengan manusia, tetapi tidak ada kaitan dengan pencipta manusia. Apabila kita melihat kekaguman terhadap ciptaan Allah kepada seseorang, maka kita harus ingat Allah ya Badi', Allah yang maha menciptakan keindahan. Allah ciptakan dia begitu indah. Lalu kita susuli dengan subhanallah, maha suci Allah. Kemudian sekiranya kita melihat ada orang yang dikurniakan Allah ilmu yang begitu banyak, janganlah kita tenggelam dalam memuji-mujinya, sedangkan Allah yang alim yang memberikan dia pinjaman ilmu. Kerana setiap manusia lahir dalam keadaan jahil, tidak tahu apa-apa. Apabila kita melihat ada manusia yang diberikan kebijaksanaan, bijak, cemerlang, straight A, bijak menyusun kata-kata dan sebagainya, lalu kita pujilah Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Kadang kita nampak ada orang begitu cerdas, begitu cergas, walaupun umurnya telah pun sekian-sekian, walaupun dia sedang sakit dan sebagainya,
tapi dia tetap cerdas, kuat, maka harus kita ingat Allah ya Rashid yang maha cerdas memberikan pinjaman kecerdasan kepada dirinya. Allah ya Qawi yang maha kuat berikan dia kekuatan. Bila kita kagum dengan seseorang yang memiliki ramai anak, 10, 15, 12, lalu kita pun memuji, hebatnya kamu boleh menguruskan anak. Kalaulah orang tersebut lupa bahawasanya Allah ya Barik yang maha mengaturkan, Allah yang bantu dia mengatur dan menguruskan anak-anaknya, Allah yang mempermudahkan urusannya. Lalu kalau dia lupa dengan pujian tersebut, dia sandarkan kehebatan dia menguruskan anak, dan dia sandarkan kepada dirinya kerana dia kuat dan sabar kepada anak. Dia lupa Allah ya Sabur yang pinjamkan dia kesabaran, akhirnya dia sabar membesarkan anak. Allah ya Razak yang memberikan dia rizki anak. Sebab itu Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, sesungguhnya anak, harta benda adalah ujian bagi kamu. Barang siapa yang memahami hakikat anak, harta benda adalah ujian, maka dia tidak terleka dengan pujian. Dia juga tak terleka dengan ujian yang Allah berikan melalui anak ataupun harta. Allahu Akbar. Kalaulah kita melihat ada seseorang yang memiliki rumah yang gah, perniagaan yang besar, kekayaan melimpah, lalu yang sebaliknya kita harus puji adalah Allah ya Ghani ya Mughni, yang maha kaya yang telah meminjamkan dia kekayaan. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita semua pada saat ini selamat daripada memuja-muja makhluk, kerana segalanya itu datang daripada Al-Khaliq, iaitu Allah yang maha menciptakan. Lahirnya kita seperti bayi, kita dalam keadaan bodoh, jahil, miskin. Walau seurak benang kita tidak memiliki, walau sepatah perkataan kita tak mampu untuk mengucapkan, dan kita tidak mampu untuk berdiri selepas lahir. Kita tidak mampu untuk makan melainkan air susu yang Allah kurniakan di dalam perut ataupun di dalam susu ibu kita. Hakikatnya itulah diri kita, dan kita akan kembali kepada Allah seumpama bayi itu tidak ada apa-apa kecuali amalan sahaja yang Allah akan nilai hasil daripada Allah beri. Kita lupa bila kita semakin membesar, Allah ya Qawi yang menguatkan tulang belulang kita sehingga kita pandai berdiri, kita boleh berjalan. Tetapi bila kita pandai berjalan dan berlari, kita semakin jauh daripada Allah. Ketika kita lahir, kita tak mampu mengungkapkan walaupun satu patah perkataan. Tapi Allah yang alim, Allah yang memberikan ilmu pengetahuan sampai kita pandai berkata-kata. Akhirnya kita kurang zikir dengan Allah, kita kurang berkata yang baik untuk agama Allah, kita berkata untuk hawa nafsu kita. Kita semakin lupa yang maha memberi segala-galanya adalah Allah. Allah yang Wahhab yang maha memberi, Allah yang maha menerima. Allahu Akbar. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan agung yang kita cinta, yang kita sebut di dalam hati bahawasanya kita merindui dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu buktikan penyataan cinta kita kepada Rasulullah. Siapa yang ada rasa cinta lalu dibuktikan rasa cinta tersebut. Nabi sebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Sebab itu hari ini ramai orang mendustakan cintanya kepada Rasulullah. Mulut kata cinta, mulut kata rindu, tapi amalnya tidak menepati rasa cinta dan rindunya. Perbuatannya tidak menunjukkan dia cinta Rasulullah. Bukti mudah, tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga, tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam pakaian, tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam makan, tak ikut sunnah Nabi dalam bab berhibur, tak ikut sunnah Nabi dalam bab berjalan-jalan. Seolahnya hubungan kita dengan Nabi hanya selawat sahaja. Sedangkan semua itu memerlukan pembuktian. Kata cinta perlukan bukti, barulah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ustazah akidah panjang sikit mukadimah ni. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Bukit Jelutong. Masjid ni antara masjid yang disebut-sebut orang, masjid yang cantik, indah, masjid yang besar, tersegam. Ini kali pertama saya dapat hadir di sini. Terima kasih kepada semua pihak, daripada pihak atas, pengerusi, nazir, imam, Bilal, AJK Muslimin Muslimat. InsyaAllah kecil atau besar itu bukan ukuran.
Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun ada yang menyumbang sebesar biji zarah, manusia pun tak pandang, tak perasan apa sumbangan dia, tapi Allah lihat, Allah catat. Ukurannya adalah keikhlasan hati. Seterusnya terima kasih kepada Ustazah moderator, Ustazah Akidah. Kemudian seterusnya terima kasih pada pihak yang bantu kerja dakwah ini, tim Al-Fatih dan tim Ustazah Hafizah Musa. Seterusnya terima kasih kepada semua yang hadir, termasuk mungkin di sini ada alim ulama, para asatizah. Saya datang sekadar untuk berkongsi sebagai murid yang sentiasa ingin belajar, bukan sebagai guru yang akan berhenti belajar. Jadi saya buat silap, tolong tegur. Kemudian saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Mungkin ada yang kecewa melihat Ustazah Hafizah Musa tak ada bersama. Tapi itulah qadarnya Allah, ya qadir ya muqtadir. Allah yang maha berkehendak, yang maha menentukan. Allah telah mencatat dan menyusunnya setelah kian lama. Memang kami berdua berada di sini. Dan Allah takdirkan kita pada hari ini untuk hadir di sini. Mudah-mudahan Allah ya sabur pinjamkan kita kesabaran. Sabar sebab Ustazah Hafizah tak ada. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sangat gembira dan bahagia dapat bertemu puan-puan muslimat sekalian. Jadi saya nak mulakan dengan bertanya khabar, boleh? Apa khabar semua? Okey, saya berdiri sekejap ya. Semua duduk tegak. Okey, baru nampak muda 10 tahun. Semua tadi capatan pinggang kan? Subhanallah. Walaupun dalam keadaan kita diuji dengan wabak, para muslimat sekalian sangat tenang dan sangat kuat tetap datang. Kita lafazkan insya-Allah sama-sama yang dianjurkan oleh alim ulama, dan ini datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya 3 kali pagi, 3 kali petang, maksudnya membaca zikir ini, insya-Allah tidak akan mudarat, tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkannya antara langit dan bumi. Insya-Allah kita baca sama-sama 3 kali. Semua orang boleh baca zikir ini. Yang membezakan adalah orang yang yakin atau tidak. Sebab ramai orang baca zikir ini di hujung lidah, tidak sampai ke hati. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Tolong perhatikan firman Allah ini. Ia boleh mengubah kehidupan kita. Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku wahai Muhammad, katakanlah inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Dalam satu hadis qudsi yang lain, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih dekat dengan hamba-Ku daripada urat marehnya ataupun urat lehernya. Kita ada banyak urat besar pada batang tubuh kita. Kita ada banyak nadi pada batang tubuh kita. Contoh, nadi pada tangan kita. Ada orang nak bunuh diri, dia potong nadi tangan. Tapi masih boleh diselamatkan kalau cepat. Sebab apa? Ini nadi besar juga. Saluran darah yang antara terbesar, arteri darah yang besar. Walaupun dia dipotong tangan, masih boleh hidup. Tapi ada satu nadi yang paling utama, kalau terputus leher, memang tak boleh diselamatkan. Sebab itu bila Allah sebut dalam hadis qudsi, aku lebih dekat dengan hamba-Ku daripada urat lehernya, urat marehnya. Kita ni sebab ada nyawa, tak ada nyawa, kita tidak ada nilai sedikit pun. Kita sangat rapat dengan nyawa kita. Allahu Akbar. Tapi Allah lebih rapat daripada nyawa kita sendiri. Sebab itu Allah berfirman dalam tadi itu, Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, apabila hamba-Ku ada bertanya, di manakah aku, tentang aku, inni qarib, aku sangat dekat. Allah menyambung lagi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti akan memakbulkan setiap permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Syarat yang pertama dalam firman Allah ini, apabila dia meminta. Sebab itu antara kelemahan kita hari ini, umat Islam kurang berdoa, malas berdoa. Kalau kita tengok sifat Nabi SAW, sangat kuat berdoa. Kalau Nabi berdoa, isteri Nabi, sahabat Nabi kata, Nabi akan angkat tangan-tangan sampai nampak celah ketiak. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Makin khusyuk.
Tapi kita terbalik, makin rendah. Kalau imam tu baca panjang, dah ke bawah dah. Imam ni bila nak habis ni? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh makan masa berjam-jam hanya untuk menandatangani doa. Nabi dah sebut ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Sebab itu orang beriman dia faham doa, antara hadis Nabi kata doa ini boleh mengubah takdir. Tapi kita banyak mengeluh berbanding banyak berdoa. Kita banyak mengharap daripada banyak berdoa. Harap-harap Kementerian Kesihatan bolehlah jumpa vaksin untuk coronavirus ni. Harap-harap cepatlah kerajaan settlekan masalah COVID-19 ni. Harap saja. Berapa ramai, sedikit sangat di kalangan kita buat solat hajat. Khusus ya Allah, mudahkanlah para doktor, mudahkanlah para saintis, mudahkanlah Kementerian Kesihatan untuk membendung. Lalu dia berdoa dengan Allah sungguh-sungguh. Hari ini umat Islam sangat lemah dalam bab berdoa. Itulah kelemahan kita semua. Ramai mana yang mengeluh, ustazah suami saya macam ni, anak saya macam ni, anak saya sekian. Rezeki saya sempit. Saya tanya sehari berapa jam puan berdoa untuk anak? Kadang lupa ustazah, kadang ni. Puan berjam-jam mengeluh tapi bila meminta dengan Allah sangat lemah. Ramai yang mengeluhkan tentang rezeki. Yang pertama Allah sebut dalam firman, izada'an, kena meminta. Yang kedua, falyastajibuli, maka taatilah segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman serta yakinlah denganku. Sebelum kita nak baca doa, sebab apa saya jelaskan? Saya sebut tadi, kita boleh baca, zikir tu semua orang boleh baca. Tapi ia akan membezakan yakin atau tidak. Bila minta perlindungan dengan Allah, yakin Allah akan lindungi. Ramai mana orang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh, 5 waktu ke masjid, kemudian dia jeling suami dia, ada harapan ke dia ni? Allah tahu siapa yang meminta dengan Allah, yakin ataupun ragu-ragu dengan Allah. Kita minta dengan Allah, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah, anak yang taat, anak yang lemah lembut. Minta 10 minit, amin. Kemudian anak tu di luar solat, dia menguji sabar kita. Lalu kita sebut, engkau ni memang tak ada harapan dan mak nak tengok engkau ni berubah. Kita ramai berdoa yang lain dengan Allah, di luar doa kita berubah. Di luar doa kita tak yakin dengan Allah. Apabila seorang hamba berdoa tanpa yakin dengan Allah, itu adalah satu sikap sangka buruk seorang hamba kepada Allah. Bila kita doa, ibu-ibu sekalian, ya Allah jadikanlah rizkiku lapang, ya Allah mudahkanlah rizkiku, ya Allah, jangan selit sikit pun ragu-ragu. Yakin rizki kita akan dilapangkan Allah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku, ya Allah, yakin suami kita akan berubah. Syaitan tahu siapa yang meminta dengan Allah ragu-ragu. Allah tahu siapa yang meminta Allah ragu-ragu. Ada orang ketika dia nazak, dia berputus asa dengan Allah. Ya Allah, nampaknya ya Allah tak ada harapan nak tengok anak berubah, ya Allah. Syaitan ketika itu berjaya tepuk tangan. Akhirnya dekat hampir kematian, dia dicatat sebagai orang yang berputus asa dengan Allah. Tapi bagi orang yang tak berputus asa, walaupun dia dah nazak, dah dekat nak hembus nafas terakhir, dia tidak pernah ragu Allah akan makbulkan doanya. Mungkin setelah 2 tahun, 5 tahun dia meninggal, anak dia berubah, suaminya berubah. Rupanya Allah nak jaga hati dia. Ramai mana orang apabila doanya dimakbulkan saat dia hidup, lalu dia berbangga-bangga, ujub dengan doa yang makbul. Lalu dia sebut-sebut, alhamdulillah berkat saya pergi umrah, saya doa depan Kaabah, anak saya berubah. Siapa kita untuk menilai doa kita diangkat oleh Allah ataupun itu satu ujian? Kita ujub dengan doa yang dimakbulkan Allah. Ada orang Allah tak izinkan doanya dimakbulkan di depan mata saat dia hidup. Sebab Allah ingin mengekalkan biar doa itu kekal menjadi ibadah tanpa ada ujian riya, ujub, takabur, sum'ah. Allahu Akbar. Sebab apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kepalanya ibadah. Ada orang 30 tahun, 20 tahun berdoa, dia mengumpul pahala doa tanpa dia diuji dengan penyakit-penyakit yang boleh merosakkan pahala ibadah doa. Jadi insya-Allah, ibu-ibu mukadimah tu kan, tak berdoa lagi tu. Jadi insya-Allah cuba ubah
Kita nak baca zikir dengan yakin bahawasanya tidak ada apa-apa yang boleh mudaratkan diri kita antara langit dan bumi. Niatkan juga untuk ahli keluarga. Subhanallah, Allahu Akbar. Virus itu juga adalah makhluk Allah. Allah juga yang mengaturkan, Allah juga yang menguruskan dan sebagainya. Jadi minta perlindungan daripada Allah yang menciptakan virus tersebut. Allah ya Khalik, yang maha menciptakan. Okey, saya baca ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Okey, last kena semangat, suara kuat lagi, duduk tegak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan, yang tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan melainkan dengan izinnya di antara langit dan bumi. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak tengok soalan berkenaan dengan solat. Okey. Sekarang buka pada muka surat 8. Minta maaf, bab yang ke-8 muka surat 31. Bab yang ke-8 muka surat 31. Bab yang ke-8 muka surat 31. Kita minta AJK tolong hantar juga yang sebelah kiri, sebab takut dekat dengan pintu sini orang sebelah kiri jauh. Harganya RM25. InsyaAllah siapa yang dah belek buku ni, dia akan beli lebih lagi insyaAllah. Dia beli untuk semua anak. Siapa yang ada ramai pekerja, beli untuk semua pekerja. Macam tu. Okey, boleh ya kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-8 muka surat 31. Sahabat, ingat setiap langkah kita menuju kepada Allah itulah sebaik-baik langkah. Kita banyak melangkah ke sana, melangkah ke sini. Apa-apa langkah menuju kepada Allah itu sebaik-baik langkah walaupun kecil. Sama ada contohnya istighfar, selawat, sedekah, solat di awal waktu. Itu adalah semua langkah menuju kepada Allah. Dan istimewanya, kalau kita nak menuju ke manusia, nampak langkah itu perlu digerakkan. Tapi untuk menuju kepada Allah tidak perlu apa-apa, hanya sekadar zikir, hujung lidah, tapi perlu di hati. Jadi subhanallah, itu adalah semuanya langkah menuju kepada Allah. Niat hari ini sesibuk manapun, cubalah untuk jawab panggilan Allah dengan solat di awal waktu. InsyaAllah perubahan besar akan berlaku. Pilihlah. Baiklah, maaf berdiri balik sebab kerusi dia kacau man. Kan? Kursi mahal ni, saya pun pernah bercita-cita nak ada kursi macam ni kat rumah. Selalu tengok rumah orang kaya ada kursi macam ni kan. Maksud ni masjid kaya ni. Satu ni saya rasa 1,000 kot ni kan. Tak payah fikirlah tu kan. Okey, subhanallah. Jadi sementara tunggu orang yang tengah duduk atur tu kan, saya rasa kehadiran mungkin dalam 1,000 lebih. InsyaAllah cukup ni. Kita bawa dalam 1,000 buku. Okey.
Bab solat di awal waktu. Kita nak kupas sikit. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga, banyak masalah rumah tangga, masalah hidup, masalah rezeki selesai apabila dia ubah solat. Kalau nak cerita, banyak cerita, banyak testimoni. Ketika saya kerja di JAKIM, saya dihantar bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya bertugas sebagai penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam. Saya jadi perunding rumah tangga. Saya suka bila klien datang, saya jadikan mereka testimoni saya. Satu ketika pihak JAKIM panggil saya untuk jadi panel untuk kaunseling syar'i, bina modul. Mereka tanya, Ustazah nak buat modul apa untuk mengatasi masalah rumah tangga? Kemudian saya kata, saya nak buat satu modul namanya Teraputik Solat sebagai sumber bahagia, ataupun bahagia dengan teraputik solat. Kenapa guna perkataan teraputik? Ada penjelasannya. Ketika nak menyiapkan modul tu, minta maaf saya cerita sikit ni, sebab kalau boleh saya nak ketengahkan modul ini. Bila dalam proses menyiapkan modul tersebut, ia menggunakan berpuluh-puluh buku rujukan berkenaan dengan solat. Dari sudut rohani, dari sudut fiqh, dari sudut sains. Saya juga hadir banyak program-program ataupun latihan ataupun bengkel. Terutamanya saya ikut yang profesor 3 orang tu daripada UM. Yang dia tulis solat menurut sains. Dia orang ada 2 buku. Profesor Abu Bakar, Profesor Fatimah, Profesor Insiu Chok, Chinese, non-Muslim. Mereka buat kajian solat whole dari sudut badan kita. Hujung kajian mereka, banyak penyakit kronik boleh sembuh dengan solat yang sempurna. Saya belajar daripada mereka cara berdiri yang betul menurut sains dan bertepatan dengan sunnah, yang boleh membawa dan mengubah komposisi badan, membawa ketenangan. Rukuk yang betul. Ramai di kalangan kita rukuk bengkok, automatik tulang belakang bengkok. Sedangkan pada tulang belakang ada saraf tunjang, saraf yang paling utama, yang mengawal antara otak dengan seluruh sistem badan. Betapa ramai orang yang solat dalam keadaan bengkok, dia sedang merosakkan sistem badan dia. Tapi bila belajar meluruskan, ada kaedah dia. Tulang belakang diluruskan, saraf tunjang diluruskan. Ramai orang sujud dengan cara yang tidak betul, berdasarkan sains dan sebagainya. Sebab itu masa saya siapkan modul, terhasil beratus-ratus dan beberapa bab PowerPoint, dan benda itu masih lagi saya simpan. Bila saya ikut suami belajar ke Australia, berapa tahun saya tinggalkan, mereka cuba nak teruskan modul tu tapi tak boleh nak bawa. Ada orang minta dengan saya, Ustazah berapa lama modul tu nak dihabiskan? Lebih kurang kalaulah nak bersambung 2 hari berturut-turut, pagi petang malam, pagi petang malam. Sebab modul itu bermula daripada azan, pergi kepada wuduk. Wuduk sendiri ada banyak kajian hebat sains. Begitu juga dengan azan. Kemudian pergi kepada setiap pergerakan solat. Kita gabung semua dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf, dari sudut khusyuk, dari sudut sekian-sekian. Dan saya sendiri masih lagi belajar tentang solat. Kerana itu peristiwa Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang mengangkat kedudukan solat antara ibadah yang paling utama, yang paling tinggi. Kerana itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Tapi kenapa kita orang yang cuba sabar dan juga solat tapi tidak dapat pertolongan daripada Allah? Kenapa hidup kita sangat berat? Ujian tak mampu kita nak uruskan. Kerana kita hanya belajar solat dengan betul, bukan betul-betul solat. Siapa yang belajar solat dengan betul, dia belajar 13 rukun. Tapi orang yang betul-betul solat, dia akan belajar lebih daripada itu. Bahkan dia tidak pernah berhenti dengar apa kursus, dengar apa-apa tentang solat, dia tetap pergi. Kerana mesti kita akan dapat ilmu-ilmu yang baru tentang solat. Kenapa hanya wahyu solat? Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perjalanan yang sangat hebat. Kita tahu Isra' Mi'raj adalah mukjizat yang kedua terbesar setelah Al-Quran. Sedangkan wahyu lain, zakat, puasa, haji dan semua syariat
adalah melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi apabila Allah ingin mewahyukan salat, Allah jemput sendiri, Allah bagi langsung direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ustazah moderator sebut firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Cuba perhatikan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Qad, maka, aflaha, telah berjaya. Kalau siapa yang belajar tentang bab nahu, aflaha fi'lul madhi, maksudnya telah, sesungguhnya telah berjaya. Maksudnya dah ada testimoni, confirm berjaya. Siapa ni yang dah ada testimoni? Para sahabat Nabi, orang salafus saleh. Qad aflahal mu'minun, maka sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin. Siapa yang nak berada di kalangan orang yang berjaya, kena ikut cara orang yang telah berjaya ni. Maka sesungguhnya telah berjaya, confirm berjaya orang mukmin, tapi bukan semua orang mukmin. Allazina fi salatihim khashi'un, mereka yang mendirikan salat dengan khusyuk. Berjaya apa? Berjaya dunia, berjaya alam kubur, berjaya mahsyar, berjaya sampai ke syurga Allah. Definisi berjaya bagi kita sangat rendah, level dunia saja. Berjaya bisnes, berjaya straight A, berjaya urus itu urus ini. Tetapi istilah berjaya di dalam Al-Quran, berjaya selamat daripada api neraka Allah, berjaya berakhir kehidupan di syurga Allah. Dan siapakah orang yang berjaya itu? Yang telah berjaya itu, yang mana solatnya khusyuk. Sebab itu perjuangan kita adalah hari-hari bagaimana kita nak berjaya dapat solat yang khusyuk, solat yang tenang, solat yang boleh menguatkan jiwa kita. Ramai mana orang sebelum solat marah, ketika solat bertambah marah, lepas solat bertambah marah. Dia solat menahan sabar, dia tengok si kakak tu kenakan adik, dia nahan, mata tu dah bulat-bulat. Dalam hati, tunggu aku bagi salam kejap lagi. Dia bagi salam je, Assalamualaikum, mai sini, mai sini. Macam tu dia. Sedangkan solat itu sebenarnya sepatutnya mengubah dirinya lebih tenang, lebih sabar. Tapi rupanya solat itu bukan membuatkan dia seorang yang sabar. Dia cuma menahan saja, lepas tu dia lepaskan kemarahan. Ramai mana orang ketika solat, Allahu Akbar, dia tidak mampu menahan dirinya daripada memikirkan dunia. Walaupun hanya 5 minit. Zahirnya nampak sembah Allah, tapi hakikatnya dia sedang menyembah dunia. Zahirnya nampak dia macam khusyuk ingat Allah, dengan tunduk, dengan tercentuang, angkat takbir pun Allah. Padahal sepatutnya bila kita berdiri, berdiri tegak. Jangan bongkok, ibu-ibu. Allah, tahiyat pun Allah. Lemah. Memang kita akan nampak. Sebab itu masa kita takbir, lapangkan tangan semua menghadap kiblat. Biar pembuluh darah semua buka. Ini bongkok, nampak gaya cak khusyuk. Tegakkan badan. Yang perlu tunduk adalah kepala. Allahu Akbar. Ini biar 90 darjah, berdiri tegak. Ini letak sini kan. Ini antara yang hampir menyamai sunnah solat mengikut solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sebut kena ke kiri. Sebab apa? Hati kita duduk sebelah kiri. Jagalah hati. Memang macam-macam hujah sebenarnya. Ada ke kiri sikit, kita saling menghormati. Itu sunat hayat. Ramai di kalangan kita bergaduh bab solat, bukan bab rukun itu, tapi bab sunat. Sunat abad tak tahu beza, sunat hayat tak tahu beza. Sunat hayat tidak menjejaskan solat. Bab angkat takbir atas bawah ustazah gini, dia bergaduh. Bab tangan kedudukan, itu semuanya termasuk dalam sunat hayat. Maksudnya sunat perhiasan. Rumah kita kalau tak ada perhiasan tak apa, it's okay. Kalau ada cantik. Kalau sunat hayat kita jaga, solat kita cantik, indah. Sebab itu bagi orang yang beriman, dia jaga walaupun bab sunat hayat dia teliti. Tapi jangan jadikan pergaduhan. Ia tidak menyebabkan sah atau tidak solat tersebut. Kita pun solat dengan tenang, berdiri tegak.
Bila kita duduk tahiyat pun dengan lapang, dengan tegak kepala saja tunduk, kita akan jadi orang yang segar, ringan, sehat. Sebab itu Nabi bila ajak Bilal, arihna bis salah, mari kita rehat dengan solat. Kita terbalik, rehat dulu baru solat. Penatlah nak rehat jap bang, jap gila solat. Tapi Nabi tidak, arihna bis salat, mari kita rehat dengan solat. Allahu Akbar. Sebab itu ini muqaddimah ibu-ibu sekalian. Kalau ada rizki, saya diberikan rizki, ada kelapangan waktu, insya-Allah dilapangkan. Saya punya target pada tahun 2020 ini akan memperbaiki teraputi kebahagiaan melalui solat. Sebab kita jadikan 5 kali sehari solat itu penawar hati kita, penawar duka kita, mengubah kehidupan kita. Allah dah bagi kita instrumen untuk setiap hari sebenarnya kita dapat pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Allahu Akbar. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga sebab saya buat modul tu. Pihak JAKI tanya, kenapa Ustazah buat modul ni untuk selesai masalah? Saya dah buat banyak testimoni dengan klien. Saya akan ceramah klien tu bab solat. Saya kata, encik percaya atau tidak nombor 2, tapi buat dulu, nanti terkejut dengan hasilnya. Encik cuba solat di awal waktu, encik perbaiki solat, insya-Allah perubahan yang besar yang berlaku. Kemudian tak lama, 2 minggu dia telefon, Ustazah, kes saya tutup lah, kes close. Macam tu kan. Kenapa encik nak pergi ke mahkamah dah ke? Tak Ustazah, Alhamdulillah saya akan kekal dengan perbaiki solat. Dah banyak perubahan berlaku dalam hidup saya. Sebelum ini solat akhir lambat. Kita cakap anak degil, kita lebih dekil daripada anak. Sebab dah hidup 50 tahun, Allah panggil hayya ala salah, masih nanggung-nanggung. Masih lagi kita utamakan kerja rumah, kerja harian kita. Bila kita nak utamakan panggilan Allah? Bila Allah dah panggil kita saat mati, baru kita menyesal, ya Allah aku belum solat di awal waktu. Orang yang bersedia setiap kali Allah panggil, 10 minit sebelum solat dia dah bersedia. Semua orang ada takwim, tapi selalu buat terkejut-terkejut je. Dah Zuhur tak perasan. Memang tipu sungguh lah. Dia memang perasan, dia masuk dapur pukul 12, tiba-tiba buat terkejut. Kalau betul nak solat di awal waktu, arrange lah masa, masuk lebih awal ke dapur. Ni dah tahu Zuhur masuk pukul 1.20, masuk dapur pukul 12. Lepas tu mula buat kelang kabut, ya Allah dah masuk Zuhur, siapkan dulu baru khusyuk. Barang siapa yang meletakkan Allah di hujung pekerjaannya, itulah permulaan tidak khusyuk. Namun barang siapa yang mampu mengaturkan urusan hidupnya berdasarkan waktu salat, dia sedang berusaha untuk khusyuk, maka dia akan dapat khusyuk. Apabila Sayyidina Ali ditanya bagaimana dapat khusyuk, Sayyidina Ali jawab, berusaha untuk khusyuk itulah khusyuk. Kita kalau nak khusyuk betul-betul memang sangat susah, tapi Allah tengok usaha kita. Sebelum 10 minit nak masuk waktu salat, kita dah bersedia ambil wuduk, baca Al-Quran, baca sunnah Nabi. Kita dah duduk atas sejadah dengar azan. Allah nampak kita berusaha untuk khusyuk. Allah catat bagi kita khusyuk, walaupun ketika salat nanti kita masih ingat perkara dunia. Allahu Akbar. Saya nak sudahi persoalan ini sebab banyak soalan lagi. Satu lagi. Oh, nak ambil masa dah ke? Pukul apa sekarang? Dah pukul 11. Oh, nak soalan kedua. Okey. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berniat ataupun berdoa sangat mengharapkan mati syahid, Allah akan menyampaikannya pada kedudukan syuhada, walaupun dia meninggal di atas katil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, barang siapa yang berniat, berhajat, sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, berdoa untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan kepadanya kedudukan syuhada. Bila dia meninggal, dia kalangan para syuhada, walaupun dia meninggal di atas katil. Ramai mana sahabat Nabi bukan meninggal di medan perang, meninggal atas katil. Hadis ini menjadi sandaran kepada apa yang disebutkan oleh alim ulama, bahawasanya niat adalah lebih kuat daripada amalan itu sendiri. Barang siapa niatnya kuat untuk khusyuk,
Dia dah usaha, Allah nampak, bukan niat mempermainkan niat. Dia dah usaha untuk khusyuk. Ambil wuduk dengan khusyuk, tertib dan sebagainya. Tapi bila solat dia tetap tidak mampu untuk khusyuk, maka dia mendapat kedudukan orang khusyuk kerana usaha dan niat kuatnya untuk khusyuk. Allahu Akbar. Siapa yang datang pada hari ini tapi bukan niat kerana Allah, Allah tak pandang walaupun dia duduk 2 jam. Siapa yang datang hari ini dengan niat nak jumpa ustazah, nak selfie contoh, bukan kata tak boleh, boleh niat tu, tapi bukan niat yang paling utama. Kita datang kerana Allah, kita datang sebab nak redha Allah, nak pengampunan Allah, nak perbaiki diri jadi hamba Allah lebih baik. Mungkin ada di kalangan kita yang nak sangat datang tapi tiba-tiba ada kematian contoh. Dah 2 minggu sejak dia tengok poster, dia niat kuat nak datang. Dia dah hari-hari ratib zikir dengan suami dia, bang saya nak pergi tu bang, bang saya nak pergi tu. Tiba masa ada emergency, kerana niat kuat dia nak datang, mungkin dia tak ada di sini, tapi Allah catat dia bagi orang yang hadir majlis ilmu, dia diberi pahala. Allahu Akbar. Sebab itu niat kita, hati kita yang Allah pandang. Apabila kita niat sungguh nak jaga solat, nak perbaiki solat, dan kita buat rentetan-rentetan, bukannya niat saja. Cuba kita perhatikan, minta maaf Ustazah Akidah sebab mic ni saya pegang kan. Okey, niat hari ini sesibuk mana pun, cubalah untuk jawab panggilan Allah dengan solat di awal waktu. Zuhur nanti insya-Allah kita cuba ubah 10 minit daripada waktu takwim. Kita cuba ubah, dah ready dah ambil wuduk. Boleh ke boleh? Boleh. Saya nak tanya, kalaulah kita ada meeting mesyuarat pukul 2, tapi kita masuk dalam meeting pukul 2.10, itu kira lambat ke kira awal? Lambat 10 minit. Kita pun mulalah nak kecilkan badan kita, nak masuk kerik-kerik supaya orang tak perasan. Orang perasannya. Tapi bayangkan kalau Zuhur masuk 1.20, saya solat 1.30, itu awal ke lambat? Ya ke lambat? Kalau kita sembahyang 1.30, orang cakap, ui lambatnya solat. Lambat apa? Baru 1.30. Kalau buat solat, lambat tu pukul 3. 2.30 baru lambat. Temu janji dengan manusia, lambat 10 minit kita kira lambat. Temu janji dengan Allah, kita tak kira lambat walaupun 10 minit. Allahu Akbar. Saya ingat pesanan tu nenek saya, Hajah Rakiah arwah. Bila dia datang ke rumah, dia tanya saya, masa tu kita baru dajah. Dia balik daripada masjid, solatnya mesti di masjid. Rumah kami tak jauh. Dia tanya saya, Asma dah solat Zuhur? Dok lagi, kita jawab. Dok lagi. Hah? Dok mayang lagi? Oh ganungan. Oh dok mayang lagi? Lewat dah ni. Dia marah. Saya jawab, dok lewat lagi, dok kedua lagi. Tapi bagi dia itu dah lambat. Lambat dah ni. Dia meninggal pada pagi Jumaat yang barakah. Bila dikejutkan bangun pagi sebelum subuh, dia meninggal dalam keadaan malam itu pun dia bangun malam dalam keadaan yang sangat baik. Di rumah subhanallah pada pagi Jumaat yang barakah. Seorang yang sangat menjaga solat di awal waktu. Allahu Akbar. Barang siapa yang selalu bersedia awal sebelum solat, sebab 5 kali Allah panggil kita bertemu dengan dia. Ketika saat kita hidup kita bersedia awal, insya-Allah kita di kalangan yang bersedia awal apabila kita mati. Sebab itu saat kembali kita kepada Allah yang terakhir sekali. 5 kali sehari saat kita hidup. Tapi bila mati, orang yang selalu bersedia awal sebelum solat, dia juga orang yang Allah berikan dia bersedia awal sebelum mati. Pernah tak kita dengar orang meninggal tapi macam diberi tanda, dia dah minta maaf dengan semua orang, dia dah settle itu, settle ini. Allah beri dia rasa, Allah beri dia buat persiapan, dan dia pergi dalam keadaan yang selesai semua urusan dia dengan dunia. Allahu Akbar. Tapi kalau kita semayang terkejut je, ya Allah dah lebih masa terkejut, takut mati pun terkejut. Dalam keadaan kita tidak bersedia. Jadi saya tak mampu nak habiskan ni sebab kita dah terlebih sangat masa. Baca sendiri. Di situ juga ada kata-kata Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca itu contoh cerita.
Tapi penjelasannya di situ, siapa nak dapat solat yang khusyuk, belajar ambil wuduk dengan khusyuk. Sebab itu pintunya nak masuk kepada solat. Bila wuduk, setiap basuhan niatkan dan doakan supaya doa kita digugurkan dengan anggota wuduk tersebut. Jadi sebab itu buku ni kena beli. Dah pegang, jangan tak beli. Sebab kena baca sendiri. Saya memang kalau kita tengok Iqra, bacalah. Itu wahyu Allah yang pertama, kalimah pertama. Kalimah kedua, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Masalah umat Islam hari ini meninggalkan wahyu yang pertama yang Allah perintah baca, malas membaca. Jadi saya paksa beli dan saya paksa buka. Ustazah, kita baca sama-sama hadis Nabi. Saya sabar, bertenang. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagi kamu syurga. Okey, insya-Allah buka muka surat 34. Bagi tajuk bab salat ini, kita sama-sama baca hadis Nabi ini. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ikut semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu. Semangat lagi. Semua kan tengok buku tu. Jumpa tak muka surat 34? Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sudahkan dengan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang mulia. Baca hadis Nabi, kita boleh tutup dengan sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila saya baca hadis ini dan saya minta baca sama, makcik-makcik umur 60 70 datang jumpa saya. Ustazah, seumur hidup acik ni kali pertama acik baca sendiri hadis Nabi. Yang selama ni acik hadir majlis ilmu, acik dengar je. Sedangkan baca hadis Nabi juga adalah ibadah. Matan tadi tu, ia juga wahyu daripada Allah dan dapat pahala. Masyarakat kita baca Al-Quran tak baca terjemahan. Bila hadis Nabi baca terjemahan, tak baca matan. Maka sebab itu saya nak, kalau kita kuliah dan sebagainya, biasakan baca sendiri, bukan dengan saja ustaz-ustazah baca. Okey, antara hikmah besar bila kita baca sendiri, rahmat Allah turun. Allah mula buka pintu hati kita. Hadis yang kita baca berbeza dengan hadis yang kita dengar. Bila lidah kita sendiri yang baca, ia masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan selepas itu Allah beri kita taufik, kemampuan untuk beramal dengan hadis yang kita baca. Okey, maksudnya tunaikanlah solat seumpama solat seseorang yang mengucapkan selamat tinggal. Yakni seperti orang yang menganggap bahawa solat yang dia tunaikan ialah solatnya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dan tunaikanlah solat dalam keadaan seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya keadaan ini tidak dapat dihasilkan, maka sekurang-kurangnya hendaklah kamu merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Saya pernah ceramah di satu kampung pedalaman, kawasan orang Penoreh. Saya kata mungkin di kalangan kita ni tak ada seorang pun yang pernah solat khusyuk. Ada seorang makcik tua angkat tangan. Ustazah, acik khusyuk, dia kata. Acik khusyuk. Alhamdulillah, acik tak fikir benda lain. Saya mula ingat dia macam, okey, kita layanlah sebab makcik tua kan, umur 60 lebih kat 70. Alhamdulillah acik khusyuk, acik tak fikir benda lain. Acik menangis je ketika solat. Acik ingat Allah je. Kenapa orang nak ingat dunia? Saya mula rasa naik bulu roma. Makcik, boleh tak makcik share? Makcik buat macam mana? Dia kata bila makcik solat, makcik bayangkan depan ni sedang ngadap Allah. Dia kata, bayangkan ngadap Allah. Allah sedang tengok makcik. Jadi kita ni kalau rasa Allah sedang tengok kita, kita ni tak boleh nak fikir benda lain. Yang kedua, makcik bayangkan sebelah kanan makcik syurga, sebelah kiri makcik neraka. Makcik semayang ni atas titian sirat. Jadi bila atas titian sirat, kalau makcik terleka, makcik tak boleh masuk syurga, makcik jatuh ke neraka. Makcik takut tergelincir. Jadi bila makcik semayang, dia cakap nogori lah, bila cik solat, cik semayang,
Makcik takut ustazah, tak ada fikir lain. Tak syurga neraka, tak syurga neraka. Jadi makcik ni nak jumpa Allah ni. Jadi makcik semayang dengan ketar, dengan takut, dengan menangis. Masa dia cerita, dia pun menangis. Dia kata, orang kampung penoreh, bukannya orang ngajar tinggi, bukan profesor, bukan penceramah boleh tentu khusyuk. Bila dia cakap, dia kata, ustazah cubalah semua. Setiap kali semayang, janganlah nak copek-copek masuk semayang. Copek-copek cepat-cepat. Jangan gaduh-gaduh. Allahu Akbar. Ambil masa sikit mikir tu, hampa sejadah macam duduk atas titian sirat. Sebelah syurga, sebelah neraka. Depan nak jumpa Allah ni. Jadi insya-Allah ustazah, Allah akan hadirkan rasa khusyuk tu. Subhanallah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mengejut je ustazah. Silakan. Subhanallah. Rasa berdosa pula kat sini. Astagfirullahalazim. Okey. Tadi sebut pasal niat ni ustazah. Tadi ingat dalam kitab Arba'in, innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama. Disebabkan itulah niat ini ianya sangat-sangat diperlukan dalam setiap urusan. Sama ada niat kita tu betul-betul melakukan ibadah ataupun ibadah sekali dalam keadaan hati tu riak dan ujub ustazah. Nauzubillah. Kadang-kadang saya pun tergelincir juga, so doakan saya ya. Baik, soalan yang seterusnya. Wanita juga berperanan sebagai seorang menantu dan mertua. Kat sini semua dah menantu dan bakal ada mertua. Semua dekat sini. Jadi banyak kes di mahkamah yang banyak sangat tentang versus ataupun pergaduhan, perselisihan faham antara mertua dan menantu. Kebanyakannya mertua dan menantu perempuan. Setuju? Jadinya ustazah, kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fussilat ayat 34 ya, apa Allah kata dan bermaksud, dan tidaklah sama, yakni kesan dan hukumannya perbuatan baik dan perbuatan yang jahat, maka tolaklah perbuatan yang jahat itu dengan cara yang ma'ruf, yakni cara yang baik. Jadi ustazah, apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mertua yang diuji dengan sikap menantu yang belum baik, ya, bukan jahat, bukan buruk, belum baik, dan juga apa peranan menantu yang boleh dilakukan sebab mertua tidak menerima dirinya sebagai menantu ataupun bukan menantu pilihan. Jadi ustazah, apa pandangan ustazah dan juga ulama-ulama kita mengenai perkara tersebut? Silakan ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Soalan hot, soalan sensitif. Bab mertua dan menantu. Jadi saya mohon sila sentap, sila terasa. Sebab memang yang saya cakap memang perkara yang agak sensitif. Mudah-mudahan perkara ini boleh membuatkan kita terbuka pintu hati, terbuka mata penglihatan kita. Saya nak berdiri lagi ustazah, semangat dia lain sikit. Ustazah nak berdiri pun boleh. Sila duduk. Okey, subhanallah. Sebab kita kedudukan macam ni kan, duduk tu macam tenggelam. Okey, semua nampak saya ya? Oh ada ni TV. Saya masuk TV rupanya. Masya Allah. Jadi saya tak payahlah kecil hati kalau orang nampak tengok sana, rupanya tengok saya juga. Okey, Masya Allah. Sebelum nak teruskan kepada soalan ni, saya sekali lagi nak tanya khabar. Sekarang okey ke kita nak teruskan? Okey. Apa khabar semua? Okey, boleh ikut cara saya? Boleh. Bila saya tanya apa khabar, jawab alhamdulillah. Semua ikut alhamdulillah. Dada masing-masing ya. Jumpa tak? Jumpa. Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, buat love. Tunjuk pada orang sebelah, jadi tak? Ya Allah, kesian aja. Macam ni love aja. Okey, tunjuk ke orang sebelah. Tolonglah orang yang tak jadi tu, tolong. Kesian dia.
Ada yang macam ni love dia, ada yang tiga segi ikut suka hati dia nak buat macam tu. Okey, ada yang bulat. Ini adalah image ataupun orang kata dah jadi saya punya apa ikon ke? Personality. Saya suka buat love. Ada orang buat love ni saya sebab ada yang syubhah jadi saya elakkan. Macam ni kan nampak love tu. Balik rumah jumpa suami, abang. Macam tu kan. Masya Allah. Tapi mengambil kira ada orang yang kurang muda, bukan orang tua takut kecil hati. Orang yang kurang muda memang dia tak roti buat love macam ni. Dia punya jari dah koreh dah, urut-urut pun tak jadi. Kita buat love besar, bahagia. Bila buat besar tak nampak jadi, tak jadi nombor 2. Tapi saya minta bila jawab bahagia, senyum. Jangan pula bahagia muka ketat. Saya subhanallah, kita datang taman syurga Allah, bersama kita malaikat rahmat. Kita sedang didoakan oleh para malaikat. Kita sedang didoakan oleh para makhluk Allah di antara langit dan bumi. Ini hadis yang sahih. Saya bawa kitab ni, Haruman Rohani. Pada hadis yang permulaan disusun dalam kitab ini tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, yang selalu kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita semua sedang menempuh jalan menuju ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nabi menyambung lagi, hadis itu panjang. Nabi sebut sesungguhnya para malaikat menaungi orang yang hadir di majlis ilmu dengan sayapnya, kerana cinta dan sukacitanya para malaikat kepada orang yang hadir majlis ilmu. Dan makhluk Allah antara langit dan bumi, bahkan ikan di lautan, mendoakan, memohon ampun bagi orang yang hadir majlis ilmu. Allahu Akbar. Kalau on the way tadi tu kita dengar lah, semut lah, katak lah, apa-apa, kucing lah, ya Allah ampunilah dia, ampunilah dia. Tapi Allah hijab daripada kita mendengar doa binatang-binatang. Tetapi binatang ini makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Walaupun kita nampak mereka tak ada fungsi, tapi mereka adalah makhluk Allah yang mengikut sunnatullah. Kalau Allah buka hijab, kita faham semua binatang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok, gunung ganam, bukit bukau, lautan, semuanya sentiasa zikrullah. Tetapi makhluk Allah yang paling kurang zikir ialah manusia. Tetapi manusia inilah yang Allah akan tempatkan di syurga. Bila berlakunya kiamat, masjid ini akan hancur, rumah kita akan hancur. Pokok-pokok, bukit bukau semuanya akan hancur. Mereka tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah, tapi mereka tak akan dibangkitkan semula. Tetapi makhluk Allah yang paling kurang zikir, iaitu manusia, yang ini Allah akan bangkitkan dan Allah akan sediakan tempat di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi muslimat sekalian, insya-Allah, bagi menjawab tanya soalan tu, bahagia tu. Jadi kita ada banyak sebab untuk bahagia sekarang. Bahagia Allah pilih. Saya tahu semua orang ada masalah, bergaduh lah, itulah inilah. Tolong letak masalah di luar. Tolong menikmati manis yang berada di majlis ilmu. Jadi bila saya tanya khabar kali terakhir ni, jawab dengan semangat. Masa bahagia senyum betul-betul. Senyumlah kepada Allah, kita sedang berada di rumah Allah. Senyumlah kepada takdir Allah, itu rukun Islam yang ke-6. Yakin dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey, are you ready? Yes, I'm ready. Okey, duduk tegak, nak tanya apa khabar je ni, bukan nak pergi perang. Okey, lagi sekali buat macam sama tadi ya. Okey. Wahai para muslimah salihah sekalian, wahai para wanita muslimah salihah perhiasan terindah dunia, wahai para wanita yang banyak sabar dalam hidupnya, sabar dengan suami, redha dengan suami, sabar dengan anak, sabar dengan segala ujian. Wahai para muslimah bakal bidadari di syurga Allah. Amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah,
cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang mana dulu? Ada yang tiba-tiba. Jadi saya faham sebab baru kali kedua. Okey, last. Lepas ni tak tanya dah. Okey, buat betul-betul kali ni. Tak payah fikir mana dulu, tengok je saya. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah sekali lagi. Wahai bakal bidadari di syurga Allah. Amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Last. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Cara pergi perang Berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan syaitan dan iblis, berperang dengan bisikan manusia yang membisikkan kejahatan. Bila kita sebut Allah yang maha besar, maka kita membesarkan Allah dalam diri kita. Manusia semua kecil. Bila kita membesarkan Allah dalam diri kita, masalah jadi kecil. Bila kita membesarkan Allah dalam diri kita, Allah akan hantarkan pertolongan-pertolongannya, insya-Allah. Nampak tak mukadimah? Soalan tak jawab lagi. Tapi dah masuk isi tu ibu-ibu, bukan mukadimah kosong. Muslimah sekalian, soalan tentang mertua dengan menantu. Saya nak petik kisah yang viral di FB. Saya nak pinjam ni, mungkin ada live ni. Ni live ni okey ya? Sianya Aminah kena pegang, lengah tak? Dapat pahala. Oh, terbaik. Ini subhanallah salah seorang daripada pembantu ataupun bukan pembantu, rakan seperjuangan saya. Ini Aminah Lim ni mualaf dah 7 tahun lebih, tapi kerja dakwah dia sangat hebat. Okey, sekarang dia kena pegang sebab apa? Tiba-tiba stand kami hari ni patah. Jadi nampak tak kreatif kan dia buat kat bawah tu. Yang penting nampak. Okey. Jadi saya nak petik, ada yang tular sekarang, ada satu viral. Dia sebenarnya saya pernah kenal dan jumpa dia. Dia punya FB nama dia Kak K, macam tu lah. Ada tak baca? Kak K betul. Dia macam raga-raga sikit penampilan dia, tapi saya suka juga ikut penulisan dia. Dia banyak bimbing para wanita juga. Saya kenal dia sebab pernah program sama dengan dia. Suami dia tak silap saya pensyarah di salah satu universiti dalam bab tasawuf. Dia cerita tentang kepelekan ibu mertuanya di media sosial. Menantu kita pernah tak cerita pasal kita di media sosial? Tak, okey. Syukur, alhamdulillah. Mungkin kita bukan mertua yang layak diceritakan. Adakah kita mertua yang menakutkan? Tak, mertua yang penyayang kan? Subhanallah. Dia cerita, dia bagi tahu masa tahun pertama dia nikah, hari raya kali pertama dia jadi menantu. Dia cerita, saya minta maaf kalau kurang tepat cerita sebab saya baca sekali lalu. Dia terkejut waktu pagi raya, dia tengok persiapan macam biasa-biasa je. Tak adalah beria sangat macam orang nak raya. Makan biasa-biasa. Kemudian pagi raya tu sebelum nak pergi solat, mak dia kata okey, isi perut apa semua, jom siap-siap nak pergi masjid. Dia pun tengok tak ada seorang pun anak, melainkan dia saja yang ada pada pagi raya. Dia ada anak 10 orang, seorang perempuan, 9 orang lelaki. Dia mula terlintas dalam hati dia, sianya mertua dia. Kenapa ni? Adik-beradik yang lain tak balik ni. Kenapa dia seorang je? Dia tengok mak mertua dia tenang, senyum, macam tak ada masalah apa-apa. Kemudian dia pun tanya, mak, kenapa mak? Mak okey ke? Ni tak ada orang balik ni. Mak dia jawab simple je. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau anak mak tak dapat balik, mak alhamdulillah tak ada masalah. Kalau anak mak balik, alhamdulillah syukur. Kalau anak mak dapat balik, alhamdulillah. Tak dapat balik tak apa. Kalau ada anak mak yang boleh balik sehari, mak takkan paksa balik 2 hari ke 3 hari. Kalau anak mak terpaksa lebihkan keluarga belah sana, tak apa. Tak ada masalah. Rupanya dia seorang ibu mertua yang sangat memudahkan urusan anak-anak dan juga menantu. Kemudian dia pun pergilah solat.
Balik daripada solat hari raya, terkejut dia tengok penuh dah rumah, meriah macam-macam makanan. Tadi kan tak ada makanan. Rupanya bila balik dari solat, anak-anak dah sampai. Penuh dengan menantu apa semua. Lalu mertua dia pun senyum. Dia pun kata, mak mertua dia pesan, kalau kita memudahkan urusan manusia lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita fikirkan tentang hak orang lain, Allah akan jaga hak kita. Ada lagi lah pesanan ibu dia yang sangat deep, saya sangat terasa. Tapi saya nak syarah sikit cerita tu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, hadis yang sahih ada dalam kitab ni juga. Ini disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, tok guru kita. Nabi bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyulitkan urusan saudaranya, maka Allah akan menyulitkan urusannya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Boleh tak kita sebagai menantu ataupun mertua, ibu, isteri, siapa pun kita cuba menjadi seseorang yang sentiasa memudahkan urusan orang lain. Jangan berat dan bebankan anak lelaki kita contohnya, anak perempuan kita dengan permintaan-permintaan kita. Walaupun kita seorang ibu ada kuasa terhadap anak, kita boleh sebut sekian-sekian, mak harap, bukan harap, perintah sebenarnya. Mak harap kau baliklah mak ni. Mak ingatkan kau balik lebih, tiba kau balik ni je. Kau nampaknya lebih utamakan isteri kau, nak balik lama. Anak tu akan rasa susah, berat hati, sedih. Dia rasa susah hati kerana telah mengguriskan hati ibunya. Dia tersepit antara ibu dan isteri dengan mertua contohnya. Allahu Akbar. Dalam perkara ini saya tahu ia bukan perkara yang mudah. Tapi percayalah dengan hadis Nabi tadi. Siapa yang beriman, dia akan buat dan dia akan nampak hasil dia. Contoh nak raya ni tahun ni. Bila tanya ataupun tak tanya, mak cakap awal-awal lagi. Pada tahun ni, mak berlapang dada. Mak tak ada masalah. Mana-mana anak yang dapat balik, alhamdulillah. Yang tak dapat balik, mak doakan supaya dipermudahkan urusan semua. Kalau siapa yang ni, Allahu Akbar, dengan niat hati ikhlas sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan urusan kita. Allah campak dalam hati anak kita tu supaya nak balik dengan sendiri. Sebab orang yang suka memudahkan hati orang lain, memudahkan urusan hidup orang lain, Allah yang akan menguruskan hidupnya. Allah akan memudahkan. Ada orang pula kan contoh dia kecil hati dengan anak. Dia cakap dengan suami dia, bang saya kecil hati dengan anak saya, anak kita ni bang. Dah kenapa pula? Dia pergi Korea, dia tak ada nak ajak kita ni kan. Sodeh sungguh lah. Dia pergi Korea dengan menantu dengan anak-anak tu. Dah kita ni tak ada, dia cuma cakap dia nak pergi Korea, tak ada nak ajak kita dua. Awak tak kecil hati kok. Ni cakap Nogori ni, saya orang Terengganu tapi dia Nogori 9. Faham tak? Faham kan? Okey. Lepas tu bila ibu kecil hati, anak tu bahagia tak dia pergi Korea? Tak bahagia. Mak ni kan buat macam mayat solehah. Tak apalah kau pergi Korea, mak doakanlah kau selamat pergi dengan pulang nak macam mana. Kau dah ada isteri, mak ni siapa? Nampak macam solehah redha. Tapi ujung tu, mak ni bukan siapa-siapa. Kau mungkin lupa masa kecil dulu. Bila kau, mak pergi berjalan, mak tak pernah tinggal kau. Dia kait macam tu lah pula. Tapi bila kau pergi berjalan, mak, kau tinggalkan mak. Tapi mak redha, ayat tu kan. Macam ahli syurga bercakap tu kan. Mak redha guna ayat belakang. Itu bukan redha. Kita mani mulut je tu guna sabar, guna redha. Bang saya ni sabar. Tu bukan sabar. Saya sabar, bang sabar. Kau tak sabar. Oh, macam tu kan. Masya Allah. Kalau suami ni pandai menjawab, tapi orang lelaki banyak diam. Dah tak apalah nak macam mana. Macam tu lah orang lelaki. Tapi kalau lah orang lelaki macam mulut kita ni, kalau dia pandai menjawab, dia akan jawab macam ni. Awak lepas nikah dengan saya,
Awak berjalan dengan mak awak, kau berjalan dengan saya. Mesti kita jawab berjalan dengan awak lah. Dah biarlah bini dia berjalan dengan anak kita. Dah kenapa kita nak berjalan dengan anak, awak tu berjalan dengan saya lah. Faham tak ni? Masya Allah. Kita kadang memang nak pergi berjalan sama dengan anak, lupa yang dah sakit lutut, barang lama. Tu saya kata mohon terasa sila sentap tu kan. Kita ni kalau beribadah, solat, imam baca panjang, masa tu sakit lutut semua datang. Imam ni tak faham kau ada orang tua belakang ni. Dalam hatilah. Tapi bab berjalan lupa sakit lutut tu. Bab shopping pun sama. Ya Allah. Kadang nafsu telah memberikan kita kekuatan luar biasa. Itu yang orang ada ngompat. Kalau duduk sejam ngompat, dia tak apa. Lagi. Dia pusing kanan, pusing kiri, tak apa dia. Tapi kalau dia tak ngantuk kalau ngompat, tak ada orang senggut-senggut ngompat kan? Allah, tak ada. Tapi kau nak tengok orang tersenggut, tengok dalam kuliah lah. Suara kuat macam ni dia boleh tersenggut tu kan? Ibu-ibu para muslimat sekalian, Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak, yang paling sempurna akhlak, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kadang kita lupa kerana nafsu kita masih nak dilebihkan anak, masih nak apa-apa kita lupa mungkin bahagian kita sudah berlalu. Kita tahu syurga anak kita di bawah kita, tergantung dengan redha kita. Tapi kita kena ingat, kita juga dikuasai dengan nafsu, bukan iman. Ramai mana ibu-ibu, ayah-ayah mengatur-ngatur hidup anaknya dengan nafsu, bukan dengan iman. Kita takut kita telah membuatkan kehidupan anak-anak kita dalam keadaan yang kucak-kacir. Kita tak tahu mereka bergaduh. Ramai mana saya dulu pengalaman, masa jadi perunding cara, selepas hari raya banyak kes perceraian meningkat. Masalah lepas raya kami memang bimbang. Kita dah melalui bertahun-tahun. Lepas raya memang ramai yang bercerai. Lafaz talak dijatuhkan dalam tempoh raya. Lafaz talak dijatuhkan dalam tempoh bergaduh, pak balik pulang rumah ke rumah ni. Dan mereka sangat tersepit dengan permintaan kedua-dua ibu, dengan permintaan yang diugut. Kalau kau tak balik juga, mak ugut anak lelaki, ugut anak perempuan. Kalau kau tak balik juga, lepas ni jangan balik lagi. Macam mana boleh bergaduh besar suami isteri? Bang, awak kena ni tersepit. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa yang nak kehidupannya mudah di dunia dan akhirat, tolong mudahkan siapa saja. Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi, minta maaf, Nabi bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hubungan kamu dengan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Jagalah hubungan kamu dengan Allah, kamu akan dapati Allah bersama dengan kamu. Allah berada di hadapan kamu. Jadi sebab itu saya jumpa banyak kisah ibu-ibu yang hebat, jaga tahajud, jaga duha, jaga salat, jaga amal-amal soleh. Anaknya tak perlu ditagih-tagih untuk berbakti kepadanya. Tak perlu diminta-minta. Allah akan campakkan ke dalam hati anak-anak untuk mengutamakan ibu. Allah memudahkan urusan anak-anak untuk berbakti kepada ibu. Tapi bagi orang yang banyak meminta-minta, menagih-nagih, menuntut-nuntut, maka dia dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, hidupnya sampai mati menagih-nagih, meminta-minta, menuntut-nuntut. Tapi bagi ramai yang memberi, banyak memberi, beri kemudahan, beri doa, beri keizinan, beri kelapangan, maka perkara itu kembali kepadanya berkali-kali ganda. Allahu Akbar, subhanallah. Ada setengah daripada kita ini, last bagi soalan ini, dia bukan menyukarkan ataupun apa, tetapi dia meletakkan keadaan anak dia itu suatu keadaan yang menuntut lebih daripada kemampuan. Contoh macam ni, anak kata, mak, saya tak mampu, mak mampu bagi 100 je. Dia pun guna hujah, kalau kau nak murah rezeki, kau bagi lebih. Ini berdasarkan yang ustaz tu ceramah. Kau dengar ceramah ustaz ni. Siapa yang utamakan ibu, sekian-sekian,
Dilipat ganda. Kalau kau tak percaya, kau beri lebih bulan ni. Beli mak golang mah satu. Contohlah. Maksud saya kadang-kadang kita gunakan hujah-hujah hadis Nabi, firman Allah, sebenarnya untuk ikut kehendak hawa nafsu kita. Bila tular tentang seorang ini kaya raya sebab dia utamakan ibu, kita pun update dalam grup family. Anak-anak, mak sekalian, ambil iktibar daripada cerita ni ha. Anak pun jawablah kerik-kerik. Ada yang mungkin belakang nyampah kat mak dia. Mungkin ada yang jawab, insya-Allah mak, kami cuba. Contoh kan. Tapi bila ada tular cerita yang ibu mengutamakan anak, ibu yang banyak pula yang keluarkan. Bila anak susah, dia keluarkan belanja, tak apa. Allah dah sebut, Nabi dah sebut orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Engkau susah, mak nolong. Yang hidup ibu yang macam ni, rizki melimpah ruah datang. Anak susah, dia tolong. Dia bukan gunakan ayat, kau rasalah hidup sendiri berdikari. Belajarlah hidup sendiri. Sedangkan anak tu susah, tak cukup makan dan sebagainya. Tapi kalau ada anak susah, ibu ni berkemampuan, ibu bapa lah yang paling patut membantu anak. Dan nescaya ibu ini tidak pernah dihentikan Allah akan rizkinya. Tapi kalau ibu ni rasa rizkinya dia yang atur, rizki anak dulu dia juga yang beri, maka dia hidup dalam keadaan terputus dengan pemberi rizki Allah ya Razak. Ada ibu bapa, anak walaupun dah nikah berapa tahun tapi susah, tetap tolong. Pergi rumah tengok mesin basuh tak ada, belikan. Tengok itu ini, ustazah kan kata manjakan anak. Tidak, Allahu Akbar. Dan masa sama bagi ilmu. Anak ini dia tidak akan lupa untuk mendoakan ibu, kerana seorang ibu bapa yang sentiasa memudahkan urusan-urusan. Ni mungkin nampak macam berat sebelah. Saya macam bagi cerita pasal mertua saja. Bukan begitu niat saya. Sebab setiap beradik kita juga adalah menantu, dan kita sangat mengharapkan mertua kita layan kita yang sama. Jadi siapa yang nak dilayan sama oleh mertua, tolong jadi menantu. Bukan, nak dilayan sama oleh mertua kita, jadilah mertua yang baik terlebih dahulu. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan buatkan hati terasa hati, kecil hati dan sebagainya. InsyaAllah para muslimat yang dirahmati Allah, kita menjadi hamba Allah yang lebih sabar, lebih redha, lebih berlapang dada, memudahkan urusan semuanya. Sebab yang paling penting kita nak urusan kita di akhirat kelak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Tak cukup kan? Tak apalah. Ada penutup tak? Tak ada dah. Dah habis dah ustazah. Oh, tak ada kesimpulan, tak ada penutup. Kejap lagi. Kejap lagi. Okey, alhamdulillah. Takut tu kan. Tapi dalam masa seminit macam tu. Seminit saja. Okey. Tak apa, kita minta nanti tim muslimat MTAJ buatlah sampai 3 ke 5 jam boleh ya. InsyaAllah. Jadi kesimpulan lah yang saya nampak pendek je. Layan mertua kerana Allah, bukan kerana pasangan. Layan anak menantu, bukan kerana anak kita. Layanlah kerana Allah. Kerana apa? Bila mana kita melayan pasangan kita, melayan mertua atau menantu kerana seseorang, bila dia kecil hati dengan kita, kita tak layan dah mertua, kita tak layan dah anak menantu, betul? Jadi perlunya kita muhasabah diri, berlapang dada, menerima mertua dan menantu kerana Allah, bukan kerana pasangan. Sentap juga sebenarnya saya, sebab belum lagi jadi mertua, baru jadi menantu, jadi kena jadi menantu yang baik insya-Allah. Tapi dekat sini ustazah, dia orang lebih kenal saya dengan Ustazah Ayu. Okey. Betul ya Ustazah Ayu kadang-kadang orang tak tahu Ustazah Akidah tu siapa. Nama penuh ustazah? Nama saya Nur Akidah binti Mawardi. Oh, jadi Ayu. Ustazah Ayu sebab Ayu. Bukanlah sebab Ayu, Jawanya datang ke sini. Okey, Ustazah saya Jawa Okey. Memang Ayu. Okey, baik. Sebelum saya habiskan, minta Ustazah kupas segala apa yang telah dibicarakan, disampaikan dalam beberapa minit untuk kita refresh balik apa yang kita dapat daripada awal sampai akhir insya-Allah. Jadi Ustazah, persilakan Ustazah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang cuba belek buku kita ni. Muka surat 37. Muka surat 37. Okey, jumpa ibu-ibu yang cantik manis semua. Boleh ke ni? Sekarang pukul 11.30 dah, Masya Allah. Kita mula ke 10.
sampai 11.30. Saya diberi makluman sampai pukul 12. 11.30. Oh, sebab Parlimen boleh. Oh, sebab kita berdua jadi dipendekkan. Okey. Tapi dalam poster sampai pukul 12 kan? Tengok dia orang. Okey, siapa yang menang? Okey, tak apa. Sekarang kita nak baca. Muka surat 37, baca hadis Nabi ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau ada orang, ustazah, ujian saya berat ustazah, jawapannya beratnya pahala yang Allah beri. Ustazah, masalah saya besar, Masya Allah besarnya pahala yang Allah nak beri, ganjaran. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Nabi sebut, kalau Allah cinta, Allah akan uji. Bukan Allah beri takhta, bukan Allah beri harta, bukan Allah beri wanita. Tapi Allah beri ujiannya. Barang siapa yang redha akan ujian itu, maka baginya redha Allah. Dan barang siapa yang marah ataupun benci terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah. Muslimat sekalian, kesimpulan ini mudah-mudahan menjadi satu titik perubahan yang besar dalam hidup kita. Apabila apapun berlaku, apapun, lepas balik ni keluar kelisipan hilang ke, bila keluar tak jumpa parking ke, nak pakai selipar, orang sepak selipar ke, balik rumah tengok ada kain plekat bergulung ke, kan, orang rumah tu, housemate tu, dia tak sangkut kain plekat dia, tengok ada pinggan tak basuh ke, Allahu Akbar. Apa pun yang berlaku, kecil ataupun besar, adalah proses Allah ingin melihat. Dan Allah sedang melihat hambaku ini redha atau tidak. Ada orang cakap dengan saya, ustazah, saya bukan tak redha dengan Allah, saya tak redha dengan suami saya je. Saya bukan marah kepada Allah, tidak. Saya cuma marah dengan isteri saya. Contoh, redha, sabar tidak akan datang bergolek. Duduk diam. Kau kenapa? Aku tengah sabar ni. Kau sabar apa? Tak ada apa-apa, saja-saja sabar. Ya Allah, aku redha. Kau kenapa? Saja redha. Tak ada. Mesti ada sesuatu, Allah akan create sesuatu berlaku melalui orang keliling. Sebab kita sangat terkesan dengan orang keliling. Dengan suami, sebab itu jangan tanya saya kenapa tak habis-habis diuji dengan suami. Dah sebab tu suami puan. Puan tak diuji dengan suami orang lain, itu suami dia. Kenapa anak saya tak habis-habis menguji saya? Memanglah anak orang lain tak uji kita. Kalau anak ada cucu orang lain datang rumah kita, umurnya 6 tahun, tumpahkan air Milo, kita tak ada marah. Cucu sendiri kan main lagi, cubit lagi. Kan Wan dah cakap minum air kat dapur, air Milo atas kapet putih pula ni. Wan tu lupa tu, dia sakit lutut, dia punya marah tu kan, dia kejar cucu dia. Tapi tiba ada tetamu datang bawa anak sebaya dengan cucu, tumpah air Milo juga. Tiba-tiba nenek tu berubah. Tak apalah budak-budak, nak macam mana, jangan dimarah yang budak tu. Tak ada masalah, nama pun budak. Kan main lagi. Cucu tengok Wan dia, polik Wan ni. Tadi macam agak saksa, tiba-tiba macam malaikat.
Nak sebut, nak sabar dengan orang luar tidak sesukar untuk sabar dengan ahli keluarga. Nak maafkan orang luar tidak sesukar nak maafkan ahli keluarga. Sebab yang terdekat ini ada kaitan, ada bab budi, ada bab pengorbanan. Maafkan kawan mudah. Aku dah lupakan dah. Kau belum minta maaf, aku dah maafkan. Aku memang dilahirkan pemaaf kalau kau nak tahu. Kau main lagi. Tapi dengan suami bang ingat tak 20 tahun yang lepas, dia boleh tak lupa tu, dia kenang-kenang tu. Awak dah kenapa ungkit balik? Saya bukan nak ungkit bang, tapi bila awak dah buat macam ni, luka lama berdarah kembali. Allahu Akbar. Kalau dah forgive, forget. Kalau tak boleh nak forget, pada hati, pada lidah jangan disebut-sebut. Syaitan memang suka orang yang telah kata maaf tapi ungkit balik, sebab lebur balik kemaafan dia bagi. Walaupun dia kata memang ustazah saya dah maafkan, tapi mulut gatal nak sebut. Kena minta dengan Allah. Allah yang manik, mohon cegah aku daripada mengungkit-ungkit kemaafan yang telah aku beri. Kerana di mahsyar kelak ada pintu yang dipanggil masuk ahli syurga melalui pintu kemaafan. Bagi orang yang suka memberi maaf, beri maaf dengan arti kata yang sebenar, akan dipanggil masuk ke syurga Allah melalui pintu maaf. Kita takut kita tak ada ahli mana-mana, ahli tapuer, ahli apa lagi, ahli banyak kan ahli-ahli dekat dunia ni. Bila ahli-ahli di syurga kelak, ahli sabar dipanggil masuk melalui pintu sabar, ahli salat dipanggil masuk melalui pintu salat, ahli jul, ahli sedekah dipanggil masuk. Duduk nunggu-nunggu, rupanya tak ada mana-mana ahli. Adalah ahli yang kat dunia, ahli Persatuan Sabit Merah. Contohlah kan. Masya Allah. Apabila kita sedang diuji oleh Allah, semua perantaraan, kawan ke jiran ke semua perantaraan, Allah sedang memerhatikan kita. Sama ada kita redha atau tidak. Kalau kita redha, kita dapat redha Allah. Kalau kita marah-marah, respon kita marah-marah, bukan direct marah Allah, ya Allah kenapa tak, tapi dia marah kepada perantaraan Allah. Dia tidak boleh nak menahan kemarahannya, sabarnya, bersangka baiknya. Lalu dia juga mendapat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sebagai penutupnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Tadi yang terakhir penutup Ustazah kan. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alak, minta maaf bukan yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama boleh? Pasal ayat redha tu. Insya-Allah ya, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mudah-mudahan kita semua akan diseru oleh Allah dengan panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa yang tenang itu? Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha kepada Allah dan engkau juga mendapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ini panggilan di mahsyar kelak. Allah akan panggil siapa yang ketika hidupnya di dunia dahulu dia sentiasa redha dengan apa jua ketetapan Allah, keputusan Allah, ujian Allah, perintah Allah, larangan Allah. Dia sentiasa redha dengan Allah.
maka dia akan dipanggil masuk. Masuk di kalangan hamba-Ku yang saleh, yang sedang beratur menuju ke syurga Allah, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Amin ya rabbal alamin. Saya setiap kali baca firman Allah ni memang naik bulu roma. Sebab kita semua mengharapkan panggilan itu. Di dunia ini kita suka dipanggil tuan, puan, sila. Orang alu-alukan kita, orang dahulukan kita. Di mahsyar kelak kita ketakutan, segala pangkat, kedudukan, harta. Semua itu tidak menyebabkan kita jadi tetamu Allah, VIP di mahsyar kelak. Tetapi mungkin orang yang tidak dikenali langsung di dunia, dia datang pun orang tak perasan, dia tak datang lagi orang tak perasan. Orang kampung biasa, tapi dia seorang yang sangat redha dengan Allah. Perintah Allah dia redha, larangan Allah dia redha, dia tinggalkan. Kemudian apa pun ujian Allah, dia terima. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin dia nampak biasa je pakaian dia, percakapan dia, tetapi rupanya di kelangan hari-hari dapat redha Allah. Bila mati besok, dia dipanggil VIP Allah, dijemput masuk ke dalam syurga Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Untuk itu sama-sama kita baca zikir redha. Zikir ini membantu kita menjadi hamba Allah yang redha. Jadi sama-samalah. Hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan membacanya pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Sebuah keluarga yang beramal dengan zikir ini, insya-Allah sebuah keluarga yang dapat redha Allah, maka masuk syurga sekeluarga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan zikir ini, nak baca sekejap lagi ni, menjadi amalan yang kita tidak tinggalkan. 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, semangat lagi, duduk tegak. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okey, yang terakhir kita nak baca, saya akan bacakan terjemahan sekali. Cuba hayati biar daripada hati. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha Allah Tuhan kami, Allah pentadbirku, Allah pemutusku, Allah penetapku. Ya Allah, kami redha setiap ujianmu, pemberianmu, ketetapanmu. Maka ya Allah, kami maafkan, kami redha kepada mereka yang menyakitiku, menzalimiku, mengkhianatiku, menyakitkanku. Jadikanlah mereka kehidupannya dipermudahkan-Mu ya Allah. Ampunilah mereka, berikanlah kesihatan buat mereka. Jadikanlah ia satu sedekah yang seperti mana sedekah Abu Damdam. Ya Allah, kami redha bahawasanya Islam agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku, cara makan pakaiku, cara berhiburku,
cara rehatku, semuanya cara Islam. Ya Allah, kami redha bahawasanya Nabi Muhammad, Nabiku, Rasulku, ikutanku. Maka ya Allah, bantulah kami menghidupkan sunnah Nabi, perjuangan Nabi dalam diri kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri dan negara kami, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Daku menyerahkan urusanku, ujianmu, kesukaranku, takdirmu, diriku, suamiku, anak-anakku, impianku, hajatku, bulat-bulat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha melihat keadaan hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita, lalu Allah golongkan kita di kalangan hambanya yang sentiasa ada kekuatan untuk redha, bersangka baik dengan Allah. Itu merupakan rukun iman yang keenam. Siapa yang mencuaikan redha kepada Allah, tidak yakin, tidak beriman dengan qada dan qadar Allah, bahawa segalanya sejak lahir sampai mati adalah dalam kehendak, aturan dan takdir Allah, maka kita bimbang akan gugurlah iman kita. Sebab rukun iman bukan 6 tolak 1 jadi 5, 6 tolak 1 jadi 0. Ramai orang boleh beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada kitab. Tapi ramai yang tidak mampu menunjukkan iman dan keyakinan kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat. Nanti cari kisah Abu Damdam yang saya sebut dalam doa tadi, sebab sedekahnya telah diterima oleh Allah. Nabi sebut dalam hadisnya, jadilah kamu seperti Abu Damdam. Nanti baca kisah itu ada dalam ni, jadi kenalah beli. Kemudian yang muka surat akhir bab kematian dan sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin nyatakan saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much. Sekali lagi, I love you all so much. I love you more. I love you much more. Subhanallah, di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Di tempat yang sama, tempat jual buku tu, buka untuk siapa ingin menunaikan haji bersama dengan kami, termasuk saya. Haji tahun ini insya-Allah. Alhamdulillah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.